Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Amma ba'du. Masya-Allah. Hadi Al-Bishani juga daripada Singapura, Masya Allah, istiqamah. Moga Allah SWT istiqamahkan kita dalam pengajian dan istiqamahkan kita dalam iman. Masya Allah, Tuan Johari kita punya sifu. Masya Allah, kita punya sifu di dalam motivasi. Masya Allah, banyak saya belajar daripada Tuan Johari. Masya Allah, dalam bahagian motivasi, banyak belajar. Masya Allah. Jadi sekarang malam ni kita berada di muka surat berapa ya? Kita muka surat berapa? 390 berapa ya? Kita 2-3 hari dah ketinggalan. 399 ke 300 berapa ya? Muka surat malam ni, Masya Allah. 405, Masya Allah. Bagus. 405. Kita berada di masjid dan tempat solat. 405 masjid dan tempat solat. Masih lagi masjid dan tempat solat ya. Masjid dan tempat solat, ya betul. Salah satu tanda hari kiamat. Oh, Masya Allah. Sekarang kita dalam penulisan baru nak type, iaitu bab-bab kiamat dalam jilid ke-10. Bab-bab kiamat dalam jilid ke-10. Hadis yang 719 kurungan 28. Tanda-tanda asyratul qiyamah, tanda-tanda kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam min asyratis sa'ah an yatabahan nasu fil masjid. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i wa Darimi wa Ibnu Majah. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara alamat kiamat ialah manusia berbangga-bangga terhadap masjid mereka. Oh, manusia ni berbangga-bangga, masjid aku punya kubah 5 juta. Tongkat masjid aku, tongkat masjid kami 250,000, 500,000. Oh, Masya Allah, berbangga-bangga dengan perhiasan dan peralatan masjid. Said Azmai. Oh, lama tak jumpa Said. Okey. Penerangan. Tidak perlu pun berbangga dengan kecantikan zahir masjid. Sepatutnya berbangga dengan amalan yang dapat dihidupkan di masjid. Sepatutnya masjid ni kita dapat hidupkan amalan kita. Iaitu amalan masjid. Sebagaimana amalan Masjid Nabawi hidup dengan 5 amal. 5 amal: dakwah, ta'lim ta'lum, ibadat dan khidmat. Itu amalannya. Dakwah, ta'lim ta'lum, ibadat dan khidmat. Ada halqah imaniyat di Masjid Nabi SAW, dan ada halqah-halqah ta'lim di zaman Nabi SAW. Dakwah, ta'lim, ada ibadat dan halqah. Ada orang yang sibuk beribadat di masjid, dan juga orang yang berkhidmat di masjid, dan juga orang-orang yang berkhidmat pada masjid. Jadi ini amalan dengan dilakukan di zaman Nabi. Itulah apa yang nak cuba dihidupkan kembali di dalam gerakan dakwah kita, dalam jemaah dakwah kita. Kita tak panggil gerakan dakwah, jemaah, sebab jemaah itu berkat. Yadullah alal jemaah, bantuan Allah bersama jemaah. Sebab itu kita panggil jemaah tu mishkat kurungan midraj. Supaya apa? Ada keberkatan. Jadi apa yang nak dihidupkan dalam jemaah dakwah ialah supaya menghidupkan amalan-amalan tadi dengan 5 amalan. Iaitu di masjid kita ada 5 amal. 4 amalan basic tadi dengan menghidupkan 5 amal di masjid. Iaitu ada mesyuarat harian. Mesyuarat harian. Kita ada mesyuarat harian di masjid kita. Dan begitu juga nak hidupkan mesyuarat harian ni di rumah kita. Rumah kita pun perlu ada mesyuarat. Apa yang nak mesyuarat? Jadi tidak rugi orang bermesyuarat,
dan tidak menyesal orang beristiqarah. Tidak rugi orang beristiqarah, bermusyawarah, dan tidak menyesal orang yang istikharah, man istasyara. Jadi tidak rugi. Jadi amalan, dan ada amalan fikir harian lah. Fikir harian, mesyuarat harian, fikir harian, lepas tu ada ta'lim harian. Dan ada bagi masa ke masjid, iaitu sekurang-kurangnya 2 jam setengah. Itu amalan harian. Lepas tu amalan mingguan ada ziarah. Ada ziarah amalan mingguan. Dan selepas tu ada amalan bulanan. Kita khurus di jalan Allah 3 hari, tahunan dan sebagainya. Dan begitu juga masjid di rumah kita nak dilakukan amalan-amalan supaya hidupnya amalan ini. Bukan setakat rumah masjid. Jadi tempat-tempat yang mana kita hasilkan keperluan kita. Di pejabat kita, di tempat keperniagaan kita, di mana sahaja, maka amalan ni hidup. Amalan ni hidup. Misalnya di dalam muamalat kita, selalu Mona Ehsan menyatakan dalam muamalat kita hidupnya amalan-amalan ni. Hidupnya amalan-amalan ni di dalam muamalat kita. Peniaga, ada satu orang datang. Dia nak beli satu barang, dia tak mampu. Maka dia pun beli sedikit. Sepatutnya peniaga tu kena tahu mana orang tu tinggal. Maka dia pergi tengok, ada orang tu tinggal di sini. Allahu Akbar, rumah dia dalam keadaan susah. Dia kata, minta maaf Tuan, sepatutnya saya lah yang pernah lihat Tuan macam mana sendu dan sendawanya jiran-jiran kita. Perlu kita perhatikan. Inilah amalan yang hidup di zaman Nabi SAW. Dan inilah yang menyebabkan rahmat Allah SWT datang. Wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk itulah hendaknya mereka ingin merebut kelebihan dan kesenangan. Al-mutaffifin. Masjid yang banyak amal, masjid itulah mirip dengan masjid di zaman Nabi. Dan yang paling banyak memberikan rahmat kepada ahli qaryahnya. Hidupnya amalan, maka ahli qaryah itu akan dapat rahmat dengan hidupnya amalan masjid itu. Kan, hadis yang 720 kurungan 29. Di antara pahala yang besar dan dosa besar. Apa pahala besar dan apa dosa besar? Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya ujurul ummati hatta al-qazatu yukhrijuha ar-rajulu minal masjid. وعرضت علي الذنوب الأمة فلن أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. رواه الترمذي وأبو داود. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diperlihatkan kepadaku ganjaran-ganjaran bagi umatku sehingga pahala seorang yang mengeluarkan jerami. Jerami apa ni? Kecil-kecil tu, yang bekas-bekas jerami tadi. 719 dah baca tanda kiamat. 718. Oh, okey, kita baca tak apa. Tak apa, tertinggal tu kadang-kadang tercepat, nak cepat tu kali tertinggal. Tapi kita sudahkan, kita reverse balik, tak jadi masalah. Sebab tu kita perlu satu sama lain. Sebenarnya saya ni tumpang kebaikan tuan-tuan saya. Tumpang kebaikan tuan-tuan, tuan-tuan dan puan-puan saya tumpang saja. Jadi kita masing-masing menumpangi kebaikan saudara-saudara kita. Jazakallah. Jadi kalau ada kawan-kawan boleh tegur kita, boleh ingatkan kita, sepatutnya kita berterima kasih. Dalam apa segi hal dan keadaan, dan sepatutnya kita berterima kasih. Tak apa, kita baca dulu di sini, lepas tu kita reverse balik. Allahu Akbar. Sehingga pahala seorang diperlihatkan kepadaku ganjaran-ganjaran bagi umatku. Sehingga pahala seorang yang mengeluarkan jerami daripada masjid
dan diperlihatkan dosa-dosa umatku, maka aku tidak melihat dosa yang lebih besar daripada dosa orang yang dikurniakan surah-surah Al-Quran, maksud dia menghafal Al-Quran dan atau ayat-ayat Al-Quran dengan menghafalnya, kemudian melupakannya. Lepas tu dia lupa pula. Lepas hafal-hafal tu lupa pula. Tak boleh. Itu antara dosa-dosa yang dikatakan besar di sisi. Kesimpulan di sini ialah setiap amal mempunyai kesan. Sebab apa? Amal tu mempunyai kesan. Jadi persoalan di sini, mengapakah dikatakan dosa yang paling besar? Dikatakan dosa yang paling besar itu adalah kufur dan syirik. Jawapannya, dosa yang paling besar dari sudut akidah ialah syirik lah. Tapi dosa yang paling besar dari sudut amalan zahirnya ialah melupakan Al-Quran setelah mengingatinya. Soalan kedua, banyak lagi dosa besar seperti mencuri, merompok dan sebagainya. Jawapannya ialah dari sudut natijah yang paling bahaya. Natijah dia, ending dia tu bahaya. Dosa yang paling besar ialah melupakan Al-Quran, yakni melupakan lafaz dan ma'aninya. Bila kedua-duanya dilupai, maka akan dimahrum, yakni disingkirkan daripada beramal, dan ditakuti iman juga akan tercabut. Iman juga akan tercabut. Wajib bagi seorang yang menghafal Al-Quran untuk mengingatinya sehingga akhir ayatnya. Sehingga akhir ayat, satu orang baca Quran, dia perlu mengulangi Qurannya dan mengingati Qurannya. Okey, kita reverse balik pada 718 kurungan 27. Jangan terlalu melampau mencantikkan masjid. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ما أمرت بتشييد المساجد قال ابن عباس لا تزخزخن زفن كما زحرفت اليهود والنصارى رواه أبو داود. Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aku tidak memerintah kamu untuk melampaui dalam mencantikkan masjid-masjid. Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, pasti kamu akan menghias masjid kamu seperti Yahudi dan Nasara lakukan. Jika mengukuhkan binaan masjid, tak apa. Foundation dia kuat, tak apa. Supaya tahan lama, maka tidak mengapa. Misalnya orang-orang dulu dia buat masjid, Masya Allah, beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun masjid, beratus-ratus tahun, tapi masih kuat, steady. Macam mana binaan-binaan yang mereka lakukan. Tetapi jika terlalu berlebihan dalam mencantikkan masjid dan digunakan harta wakaf, maka makruh hukumnya, kerana lebih baik digunakan untuk maslahah orang ramai. Tetapi dah ulama bahaskan di sini, kalau harta individu banyak mana pun tak apa, cuma harta wakaf tu gunalah sepatutnya, jangan berlebihan atau israf dalam penggunaan tersebut, takut akan disoal nanti. Baik, hadis yang ke-721 kurungan 3. Berita gembira untuk mereka yang berjalan ke masjid dalam keadaan kegelapan malam. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam bashiril masyaina fi zulami ila al-masjid bin nurit tam yaum al-qiyamah rawahu Tirmizi wa Abu Daud. Sayyidina Buraidah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berilah berita gembira bagi mereka yang sentiasa berjalan ke masjid ketika waktu gelap, supaya mereka akan diberi cahaya yang sempurna di hari hisab, iaitu di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi. Al-Zulami jamak kepada zalamatun, zulmatun. Al-Zulami jamak kepada Az-Zulami, Az-Zulamu jamak kepada zulmatun.
9 tahun Masjid Nabawi tidak dipasang lampu pada permulaan Islam. Lampu-lampu dah ada, tapi di masjid tak dipasangnya lampu. Kerana itulah orang munafik tidak datang ke solat Isyak dan subuh kerana mereka menyangka tak ada siapa pun yang tahu ketidakhadiran mereka di masjid kerana gelap. Sayyidina Tamim Dari radhiyallahu anhu telah membawa lampu ke Masjid Nabawi pada tahun ke-9 Hijrah. Maka Nabi telah mendoakan beliau, semoga Allah mencahayakan kuburmu sebagaimana kamu telah mencahayakan masjidku ini. Dan dalam riwayat yang sambungannya 722 kurangan 31 daripada Rawahu Ibnu Majah an Sahl bin Sa'adin an Anasin, dari riwayatnya, tapi rawinya berbeza, cuma hadisnya matanya sama. Jadi Sayyidina Tamim Dari radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahawa beliaulah yang membawa lampu daripada Iran. Beliau masuk ke Masjid Nabawi dan beliau masuk Islam dan beliau membawa lampu. Tamim Dari inilah juga yang sahabat yang berjumpa dengan Dajjal, yang dipenjara, yang dirantai di sebuah pulau di dalam sebuah bukit. Dalam bukit tu dia dirantai dengan situ. Nanti kita baca dengan qurbi kiamat tadi. Sebab Nabi kata ada satu orang anak Yahudi yang lahir selepas 30 tahun mereka berkahwin, baru dapat anak. Yahudi itu nama dia Ibnu Sayyab. Telah kita ceritakan sedikit sebanyak. Nanti insyaAllah pada waktunya kita akan ceritakan balik. Jadi dia Tamim Dari lah berjumpa dengan Dajjal tadi di sebuah pulau. Masya Allah. Khair. 723 kurungan 32. Fadilat mereka yang memakmurkan masjid dan berkhidmat kepada masjid. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitumur rajulu yata'ahadul masjida fashhadu lahu bil iman fa inna Allah yaqulu innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah wa Darmiju. Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu melihat seorang lelaki yang sering berulang alik ke masjid, maka hendaklah kamu bersaksi bahawa dia ialah seorang yang beriman. Sesungguhnya Allah SWT berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya sahaja yang layak memakmurkan, yakni menghidupkan masjid-masjid Allah, ialah orang yang beriman kepada Allah dan pada hari kiamat. Surah At-Taubah ayat 18. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah dan Imam Darmi. Okey, yata'ahadu makna umum, termasuk juga memakmurkan dan berkhidmat kepada masjid. Orang-orang yang berkhidmat kepada masjid, mencuci masjid, apa semua tu dikira orang yang memakmurkan lah. Bukan duduk saja, mencucikan amalan-amalan masjid, melakukan. Nampak ragat. Kenapa pula nampak ragatnya? Tak tahu pula nampak ragat ni. Serban ni kali kot nampak ragat. Kenapa pula kakak saya kata nampak ragat pula malam ni? Nampak muda sekali sikit kot. Okey, tak apa. Hadis sebelum ini ada menyebut bahawa Sayyidatuna Aisyah berkata ketika beliau melihat seorang bayi yang mati, dia ialah salah seorang daripada burung-burung syurga. Bila tengok bayi meninggal, dia adalah burung-burung syurga. Lantas baginda merasa marah. Sedangkan dalam hadis ini, Nabi bersaksi bahawa orang yang datang ke masjid ialah orang yang beriman. Jawabnya ialah Nabi memberi penyaksian mengenai keadaan seseorang di dunia. Setelah mati, tidak ada siapa pun yang tahu keadaannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi marah kerana syurga dan neraka adalah hak Allah diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Kita tak boleh kata ni orang syurga kecuali Allah dan Rasul kata.
Jadi sebab tu kita kata, engkau ni jahat ni masuk neraka ni. So bukan. Neraka, syurga bukan milik sesiapa. Neraka, syurga adalah milik Allah. Jika Allah mahrumkan dan singkirkan seorang daripada syurga, maka dialah orang yang paling celaka. Jika Allah Subhanahu Wa Taala merahmati walaupun dia berdosa. Bersiaran di mana? Bersiaran ada kat rumah juga, tapi dalam bilik lain. Kat rumah biasanya kat bilik anak-anak, malam ni dalam bilik lain pula. Sebab ada urusan di situ. Okey, bersiaran di rumah, bukan di mana-mana, di rumah juga bersiarannya. Okey. Makmurnya masjid ialah dengan amalan makmur. Jadi syurga neraka ni bukan milik kita. Syurga neraka ni milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tu syurga neraka adalah milik Allah, bukan milik kita. Seorang rakan sekelas pengarang telah bertanya kepada ustaz. Kadang-kadang saya bawa satu soalan tau. Kadang-kadang saya bawa satu soalan, yang mana soalan tu kawan-kawan kami bertanya sewaktu kami belajar. So nak ingat balik situasi tadi. Seronok kan sahabat-sahabat bila menceritakan tentang bersamanya dengan Rasulullah, maka kegembiraan tu bertambah. Jadi kita bersama dengan kawan-kawan dulu semasa menuntut ilmu, dan kalau kita ingat peristiwa-peristiwa itu, dia akan menyegarkan kembali sewaktu kita berada di zaman pengajian dahulu. Banyak pengajian sekolah rendah, pengajian sekolah menengah, so pengajian madrasah dirasai kesemuanya. Seorang rakan sekelas pengarang telah bertanya kepada ustaz, adakah perlu membaca ta'awuz sebelum membaca Al-Quran untuk dijadikan pendapat kita ketika berhujah. Dah cerita dah benda ni. Itu dia tanya. Jawabnya, harus hukumnya. Begitu juga ketika bayan. Nabi juga tidak membaca ta'awuz, sebagaimana yang dapat diketahui daripada hadis ini. Bila Nabi SAW, dia tengok bila Nabi SAW nak menzahirkan fa innallah yaqul innama ya'muru, dia tak kata fa innallaha yaqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tak perlu baca. Jadi bila kita berceramah, kadang-kadang ada orang dia begitu teliti atau begitu menjaga membaca ta'awuz ketika membaca Al-Quran dalam memberi dalil kepada hujah-hujahnya semasa disampaikan. Bila tuan berceramah, dia nak keluarkan ayat-ayat Quran, dia kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim. So tak perlu. Nak kata pun tak apa, tak nak kata pun tak apa. Jadi sebab apa? Kalau kita berdalilkan hadis ni, Nabi tak baca ta'awuz pun. Nabi ayat itu dibaca sebagai dalil kepada hujah-hujah yang nak ditegakkan. Larangan mengubah ciptaan Allah. Larangan kita daripada ubah ciptaan Allah. Hadis ke-724 kurungan 33. Wan Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu qala, ya Rasulullah, ata'zanu lana fil ikhtisa'i. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man khasa wa lakhtasa, innal khasa'a ummati as-siyam. قال i'zan lana fil sayahati, inna sayahati ummati al-jihad fi sabilillah. فقال i'zan lana fi tarahubi. قال inna tarahhub al-ummati julusa fil masjid fil masjid julusu fil masjid intizaris salah. Rawahu syarh sunnah. Sayyidina Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, izinkan kami untuk melakukan khasi, iaitu menghilangkan nafsu kelelakian. Khasi ni maksudnya hilangkan syahwat. Dah kita cerita tu, kalau khasi hamba iaitu dengan apa? Dengan menghancurkan ilian tadi. Begitu.
Maka baginda bersabda, bukanlah di kalangan kami, iaitu tak ada hubungan dengan kami, orang yang melakukan kasih, dan begitu juga orang yang meminta untuk dikasihkan. Dia buat kasih kat orang, dia pun minta orang lain supaya kasihkan dia. Lalu Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu berkata, izinkanlah kami melancong. Nak melancong juga. Nak melancong. Baginda bersabda, pelancongan bagi umatku jihad di jalan Allah. Maksud kita keluar jalan Allah, kita melanconglah. Beberapa negara dah pergi keluar jalan Allah, maka itu dikira melancong. Siyahul ummati, Nabi kata al-jihad. Kita pergi melancong dengan berjihad. Kita keluar di jalan Allah. Lalu berkata lagi, izinkanlah kami untuk mengasingkan diri seperti rahib, seperti orang-orang rahib terdahulu dengan tujuan untuk beribadat. Baginda bersabda, sesungguhnya rahbaniyah umatku adalah duduk dalam masjid untuk menunggu solat. Duduk dalam masjid, hidupkan amalan masjid. Hidupkan amalan masjid dan duduk dalam masjid. Penerangan, beberapa orang sahabat bersepakat menghantar Uthman bin Maz'un untuk mengemukakan permintaan mereka tersebut kepada Nabi kerana beliau ialah saudara susuan baginda. Uthman bin Maz'un ni saudara sesusu Nabi. Tujuan kasih ialah ingin menghilangkan keinginan syahwat. Caranya yang biasa dilakukan untuk mengkasihnya ialah dengan memotong testis lelaki kerana tegangnya zakar disebabkan terkumpulnya mani di testis setelah datangnya syahwat. Air mani perempuan berkumpul di sulbi. Kerana itu mereka susah untuk inzal. Biasanya hamba-hamba di zaman dahulu akan dikasihkan. Dia kasih sebab apa? Bila kasih, dia segala nutrisi yang makan tadi tidak dibahagi lagi, diagihkan kepada syahwat, bahawa diagihkan kepada tenaga supaya hamba-hamba tadi bertenaga dalam melakukan kerja. Sebab tu apabila dah sampai usia ni 50-an tu, kena carilah juga suplemen tu untuk kuatkan kita, untuk kuatkan kita untuk kuatkan kita, tenaga kita lah dalam menjalani kehidupan harian. So suplemen paling bagusnya Quran lah, zikir lah, begitu. Mengajar itu suplemen saya mengajar. Kena mengajar, segar selalu, suplemen terus selalu lah. Terus mengajar, suplemen segar. Pukul 5 pagi lagi tadi. Ni 10.30 dah. Tak berhenti-berhenti lagi. Suplemen adalah tengah-tengah tu rehat apa semua. Tapi tak berhenti ni balik. Alhamdulillah, suplemen besar. Sebenarnya tak boleh lah. Kasih tu tak boleh lah. Tak boleh lah kasih. Tak boleh mengasihi binatang, tak boleh lah. Salah lah. Jangan kasihkanlah dia. Biarkan dia jadi hidup macam biasa. Begitu. Khair. Cara biasa. Jadi, bukankah di kalangan umatku, yakni melakukan kasih, bukanlah cara kami untuk menghilangkan syahwat. Terdapat banyak faedah Allah letakkan syahwat pada diri manusia. Allah letak syahwat ni atas dasar kekuatan. Atas dasar kekuatan. Terdapat banyak faedah. Jadi, nafsu menyempurnakan sifat insaniah tadi. Bila ada nafsu, dia menyempurnakan sifat insaniah tadi. Kalau tak ada nafsu, so sifat insaniah tak cukup. Tak cukup kepada seseorang tadi. Tak cukup kepada seseorang tadi. Jadi, kegagahan dan keperkasaan seorang lelaki tadi ialah disebabkan oleh nafsu. Sebab dia ada nafsu. So, dia gagah. Cuma ia perlu dikawal. Nafsu ni kita dikawal dengan amalan-amalan taat dan perintah. Sebab kitalah yang memegangnya. Kuda tadi kan. Tali kuda tu siapa pegang? Kita yang pegang. Jadi kita yang pegang nafsu kita. Cara untuk mengawal nafsu ialah berpuasa. Mungkin orang yang tak mampu, maka untuk melemahkan nafsunya dengan berpuasa. Tu puasa tak lemah-lemah tu juga. Nabi kata alaika bisyam, berterusan dengan puasa.
Nabi bersabda, berterusanlah dengan puasa bagi orang yang nafsu syahwatnya kuat. Tarahub maksudnya mengurangkan masa untuk dunia, bukan terus meninggalkannya. Maksudnya kurangkan sikitlah. Umur-umur dah tua-tua ni, cukuplah, tak payah sangatlah kerja banyak-banyak. Okey. Kalau belajar tu suplemen, okey lah. Belajar kan ada orang dia syok belajar. Dia tu suplemen bagi dia. Seronok. Okey. Baginda melihat zat Allah. Wan Abdullah ibn Aish radhiyallahu anhu. Aisyah tu Aisyah. Ni Aish lelaki. Kalau perempuan Aisyah. Ni Aish lelaki. Ubah nama Aish boleh. Jangan bernama Aisyah. Aish untuk lelaki. Wan Abdurrahman ibn Aish radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'aitu Rabbi azza wa jalla fi ahsani suratin qala fima yakhtasimul mala'ul a'la qultu anta a'lamu qala wa wada'a kaffahu baina katifayya fawajadtu bardaha baina sadayya fa'amiltu ma في السماوات والأرض وتلا كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين رواه الدارمي والمرسلا وللترمذي نحوه عنه. Sayyidina Abdul Rahman bin Aish meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku melihat Rabbku dalam gambaran yang paling sempurna. Lalu Rabbku bertanya, apakah sebab malaikat di aras bertelingkah? Allah tanya Nabi, kenapa? Sebab apa malaikat ni bertelingkah, bergaduh ni? Aku berkata, sesungguhnya dikaulah yang lebih mengetahui, ya Allah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu Rabbku meletakkan tangannya di antara kedua dadaku. Kedua bahuku, di antara dua bahu Allah letak tangan. Lalu aku merasakan kesejukannya pada kedua dadaku. Lalu aku dapat mengetahui perkara yang di langit dan di bumi. Dan Rabbku membaca ayat wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam kebesaran dan kekuasaan kami di langit dan di bumi, dan supaya menjadilah dia daripada orang yang percaya dengan sepenuh-penuh yakin. Hadis riwayat surah An'am, dan hadis ini riwayat secara mursal, dan Imam Tirmizi juga meriwayatkan seumpamanya. Terdapat ikhtilaf mengenai Sayyidina Abdul Rahman bin Aish. Adakah beliau sahabat atau tidak? Jika maksudnya Nabi melihat Allah dalam mimpi, maka tidak ada ikhtilaf, kerana melihat Allah dalam mimpi adalah harus. Jika terdapat di kalangan ulama yang hak mengatakan pendapat yang berbeza dengan pendapat yang disepakati oleh kebanyakan ulama, maka kita mengatakan bahawa mungkin dia terlepas pandang. Fihi nazrun. Okey, tengok Apabila satu masalah, maka ulama-ulama jamhur bersepakat, ataupun ulama-ulama di kalangan mazahib bersepakat mengatakan sesuatu perkara, bersepakatan meletakkan
perkara itu di atas satu perkara. Tetapi mungkin ada satu orang, dia ni datang dan pendapatnya bersalahan dengan pendapat jumhur. Maka kita tak kata dia salah, kita kata dia fihi nazrun, padanya terdapat perbahasan. Walaupun orang yang bersalahan pendapat tadi, dia mempunyai dalil yang banyak. Misal contohnya, tadi kita kata, ada orang kata, ada sebahagian yang kecil berkata, perkahwinan Sayyidatuna Aisyah dengan Nabi di usia 19 tahun. Bukan 9 tahun. Bukannya rukhsah, maknanya Nabi Sayyidatuna Aisyah bersama Nabi ketika usia 9 tahun. Kahwin 6 tahun. Maknanya dia kata usia 19 tahun. Bukan 9. Jadi sedangkan jamhur telah bersepakat dan berittifak mengatakan usia tu 9 tahun. Jadi kita tak kata dia salah pun. Walaupun dia ada 17 dalil. Kita kata fihi nazrun. Padanya terdapat nazar. Padanya terdapat nazar. Sebenarnya ada satu perbahasan di sini berkenaan dengan kita, tapi saya tak naklah perbahasan tu, saya tak nak bakitkan sebab nanti tersasul cakap, nanti masalah pula. Jadi masalah, tuan-tuan kan nak belajar banyak dengan saya. Jadi ada benda-benda yang bermasalah yang mungkin bila perbahasan tu dikupas, mungkin dia mendatangkan sudut permasalahan. So kita tak payah kita cari benda yang okey lah, sebab dia menyebabkan satu individu. Dia menyebabkan mungkin satu individu orang. Jadi mungkin kita mengatakan begitu dan dia menafikan apa yang dia kata, panjang pula cerita dia. Jadi tak payah. Sebab tu sebenarnya saya nak mengatakan satu benda di sini. Okey, tak apa. Mengenai melihat Allah ketika sedar, di kalangan ulama berlaku ikhtilaf. Pendapat rajih iaitu kita tidak boleh melihat Allah sewaktu sedar. Hukum ini adalah untuk umat. Nabi telah melihat Allah ketika sedar. Hukum khusus pada baginda. Cuma itu pun perbahasan lagi di kalangan sahabat. Perbahasan di kalangan sahabat. Kenapa? Adakah cerita apa tu ayat tu yang saya baca dulu tu? Huwa nuraniyun anna arahu. Huwa nuraniyun, apabila ditanya kepada Nabi SAW bagaimana zat Allah, Nabi kata huwa nuraniyun anna arahu. Huwa nurun anna arahu. Huwa nurun anna arahu. Ada satu kata huwa nuraniyun arahu. Di anna nurun anna arahu. Nurun anna tu dia kena baca join kan. Huwa nuraniyun arahu. Di situ dia ada perbahasan di situ. Di kalangan sahabat pun ada perselisihan pendapat. Sebab Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, pendapat beliau, Nabi tidak melihat zat Allah di malam Mi'raj. Apa yang Nabi lihat di malam Mi'raj hanyalah Sayyidina Jibril dalam keadaan wajahnya yang asal. Beliau menafikan penglihatan. Maknanya beliau menafikan Nabi tidak melihat zat Allah pada malam Mi'raj. Pada malam Mi'raj, Nabi tak melihat zat Allah. Maka mengatakan, huwa nuraniyun. Huwa nurun anna arahu. Ia adalah satu nur. Anna arahu. Macam mana boleh lihat? Dia adalah satu nur. Huwa nurun anna arahu. Macam mana boleh lihat nur, cahaya, mana boleh lihat? Kan bila bercahaya, satu benda yang bercahaya, kita boleh lihat? Tak boleh lihat. Tapi Abdullah bin Abbas kata dalam tafsir beliau, huwa nuraniyun.
bukan nurun anna, nuraniyun arahu. Ia adalah satu nur yang khusus yang mana Nabi melihatnya. Lain kan? Wa nurun, dia adalah nur. Macam mana nak boleh lihat? Dia adalah nur. Zatnya itu nur. Macam mana nak lihat? Cahaya mana boleh lihat? Matahari mana boleh lihat? Dia wa nurun, dia adalah nur. Anna arahu, macam mana nak lihat? Itu pendapat Aisyah. Dia baca asing. Nurun anna arahu. Tapi Sayyidina Abbas kan Al-Quran dia kan dulu kan dia tak ada baris, tak ada titik. Jadi Ibn Abbas dia tak baca nurun anna, dia baca nuraniyun arahu. Huwa nuraniyun arahu. Ini adalah satu nur yang khusus. Allah itu satu nur yang khusus. Arahu, aku lihat dia, aku boleh lihat dia. Satu tadi nur yang mana tak boleh lihat ni, nur yang istimewa, nur yang khusus. Nuraniyun, satu nur yang khusus. Arahu, aku melihat. Kan? Melihat ketika, jadi ada perbahasan di situlah. Di situ sebenarnya ada perbahasan di hadis tu di tempat lain. Tapi saya nak sebut saja kebetulan dah ada di sini. Nanti bila sampai tempat perbahasan tu, tuan-tuan dah boleh faham dah perkara ni. Tuan-tuan dah boleh faham perkara ni. Okey. Melihat zat Allah. Jadi melihat zat Allah ketika sedar. Jadi gambaran yang paling sempurna. Jadi aku melihat Allah dengan satu gambaran yang sempurna. Nur. Wa nurun. Wa nuraniyun. Wa nuraniyun. Satu nur yang sempurna. Satu nur yang sempurna. Azza wa Jalla fi suratin fi ahsani surah. Fi ahsani surah. Ra'aitu Rabbi Azza wa Jalla fi ahsani surah. Dengan sebaik-baik. Jadi ahsan, di sini ahsani surah. Di sini perbahasan tempat lain tu mengatakan jadi melihat dengan keadaan tadi. Jadi gambaran yang paling sempurna persoalannya ialah Allah tu maha suci daripada mempunyai jisim dan wajah. Fi ahsani surah ialah situation, hal, dhamir ana. Dhamir ana, yakni aku melihat Rabbku sewaktu aku berada dalam situasi yang terbaik. Itu dia takwil lah. Sebab jawabnya fi ahsani surah. Jadi dengan gambaran yang baik, dengan gambaran yang paling sempurna. Tak, dia kena takwil di situ. Sebab Allah tadi dia satu zat, sezat yang tidak mempunyai jisim dan tidak mempunyai wajah. Dan zat Allah tu dia kita satu zat yang mana kita tak boleh mengatakan dia sama dengan manusia. Kalau kita menyamakan dengan manusia, kita telah menjisimkan zat tadi. Sedangkan zat itu kita tak boleh jisim. Kannya ada satu kata mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bersalahan Allah itu dengan sesuatu yang baru. Maksudnya kalau manusia ada tangan, Allah ada tangan. Cuma tangan dia bersalahan dengan tangan. Ini pun tak boleh. Ini pun ialah Ibn Taymiyah. Sebenarnya dia telah menjisimkan zat. Sebab kita mutakaddimin, kita ulama-ulama akidah, dalam mutakaddimin kata dia terjemah tafwid. Macam mana terjemah itu, macam mana tulis, macam tu terjemah. Maksud dia Allah yang tahu. Tetapi bagi mutaakhirin, dia takwil. Dia kena takwilkan. Begitu. Jadi fi ahsani surah muta'alliq sabitan. Dia akan jadi hal kepada dhamir ana. Ini dalam nahwu lah, kaedah nahwu. Susah juga nak ajar tuan-tuan ni. Dia fi ahsani surah. Sebab fi ahsani surah jar majrur tu dia makrifah. Kalau fi suratin dia nakira, dia akan kena jadi sifat. Tapi kalau dia ahsani surah, mudhaf ilaih jadi makrifah itu. Bila makrifah jar majrur dalam bentuk dia kaedah dari segi nahwu jar majrur, bila dia jar majrur dan dia adalah makrifah. Jar majrur tu dengan makrifah.
jar tu huruf jar lah. Fi tu ialah huruf kata hubung lah. Dan selepas fi tu ialah mudhaf ilaih ataupun ism yang ma'rifah. Ism ma'rifah dia kata. Bila datang selepas huruf jar, ism ma'rifah, maka jar majrur tu dia tak boleh jadi sifat. Kalau ism nakira, jar majrur dia boleh jadi sifat. Muta'alliq sabitin jadi sifat muta'alliq sabitin. Muta'alliq sabitin ke sabitun ke, tengoklah kepada muta'allaq dia tadi. Dia muta'alliq, maka dia akan jadi sifat kepada yang asal. Tetapi kalau jar majrur, selepas jar majrur, selepas jar majrur dia makrifah, maka dia tak boleh jadi sifat. Dia muta'alliq kepada sabitan atau kainan atau mawjudan, dia akan jadi hal kepada dhamir ana. Sebab dhamir ana tadi adalah zulhal atau sahibul hal. Boleh faham ke tak nahu buat-buat ni? Okey, tak apa. Saja nak cerita Ustaz Anafia dia faham lah. Tak apalah, orang-orang lain tu Allahu je lah. Jadi, sebab kadang-kadang nak terang tu susah juga. Tuan-tuan faham gini je lah. Ya, ada fi surati, fi ahsani surah adalah hal kepada dhamir ana. Tuan-tuan tengok kan. Tuan-tuan jangan ra'aitu rabbi. Tu ialah dhamir. Dia dalam tu adalah dhamir ana di situ. Sebenarnya tu dhamir baris tadi. Tu. Tapi sebenarnya a'id kepada ana. Ra'aitu, aku melihat. Sedangkan sewaktu aku melihat Allah Subhanahu Wa Taala Tuhanku tu, aku berada dalam situasi keadaan yang terbaik. Okey, boleh faham. Terjemah gitu boleh faham lah. Jadi, aku melihat Rabbku sewaktu aku berada dalam situasi atau keadaan yang terbaik. Tapi bukan fi suratin, fi ahsani surah tu balik kepada zatnya tadi. Tak balik kepada dhamirnya tadi. Dhamirnya tadi. Okey. Tak apa. Dengar pun tak apa. Dengar pun berkat dah. Okey. Sebab tu, kalau tu translate dah tu. Saya dah translate dah tu. Aku melihat Rabbku sewaktu aku. Bukan aku melihat Rabbku dengan gambaran yang mana paling hebat. Aku melihat Rabbku tu sewaktu aku berada dalam surah yang terbaik. Maknanya, hari ni handsome Ustaz. Kakak saya kata, hari ni rugged Ustaz. Hari ni Ustaz rugged hari ni. So, masa rugged tu, tak tahulah rugged tu macam mana. Itu saya dah terjemah dah tu. Kenapa tak terjemah lagi? Terjemah dah tu. Okey. Jadi, jika fi suratin, ni kita kata, kalau kita kata fi suratin, dia menjadi muta'allaq kepada Rabbi, pada Tuhan. Maka terdapat ikhtilaf di kalangan ulama. Maka di sini ulama berselisih pendapat. Kalaulah wajah yang sempurna tadi, pandangan yang sempurna tadi, dia ada hubung kait bukan dengan Nabi, tapi ada hubung kait dengan Rabb, dengan Tuhan, dengan ketuhanan, dengan Rabb, dengan Tuhanku. Dia muta'allaq, dia ada muta'allaq, maksudnya dia berdempel dengan Rabb. Maksudnya surah Rabb itu dalam surah, pada surah yang terbaik. Tadi aku dalam surah yang terbaik. Ni pada Rabbku. Dalam surah yang terbaik. Tak apa, boleh faham gitu. Jadi dua-dua keadaan. Jadi yang keadaan pertama tu dia tak ada apa ni? Dia tak ada iskal lah, dia tak ada perbahasan lah. So orang boleh terima lah. Tapi keadaan kedua ni, jika surah tadi dia berhubung kait dengan zat Rabbi tadi, maka terdapat perselisihan di kalangan ulama. Sebab ulama mutakaddimin mengatakan
Ini adalah perkara yang mutasyabihat. Ini adalah benda yang mutasyabihat. Rob dengan surah yang terbaik. So, kita terjemuh dia mutasyabihat lah. Terjemuh mutasyabihat. Terjemuh dia, terjemuh lafzi dan terjemuh tafwid. Hanya Allah sahaja yang mengetahui makna gambaran yang sempurna itu. Hanya Allah sahaja yang tahu. Allah Maha Suci daripada persamaan dengan makhluk. Allah saja yang tahu. Allah tak sama dengan makhluk. Mutaakhirin ta'wil, yakni aku melihat Allah dalam keadaan yang terbaik. Aku melihat Allah dalam keadaan yang terbaik. Jadi dalam keadaan yang terbaik. Maksudnya aku melihat Allah tu dalam keadaan yang terbaik. Tapak tangannya di antara dari maka tapak tangannya Allah letakkan tapak tangan di antara kedua bahu aku dan aku dapat merasai kesejukan daripada tapak tangan tadi. Itu juga mutasyabihat tu, ayat-ayat mutasyabihat tu. Maka berlaku ikhtilaf mengenai maksud tangan Allah, sedangkan Allah itu Maha Suci daripada persamaan dengan makhluk. Tak sama dengan makhluk. Maknanya bukan tak sama ni, maksudnya makhluk ada tangan, tak Allah pun ada tangan, tak sama. Tak sama ni tak sama. Tak dia lain kan. Allah tak sama dengan makhluk. Allah tak sama dengan makhluk sebab kita tak boleh nak gambarkan zat itu. Kalau kita kata tangan makhluk ada tangan, Allah ada tangan, tangan Allah tak sama, tak boleh. Sebab itu dia mentajasumkan, dia menjisimkan zat itu. Bila menjisimkan zat itu salah. Dia salah. Itu ialah Ibnu Taimiyah. Itu adalah daripada pendapat Ibnu Taimiyah. Sebab dia kata manusia ada tangan dan Allah pun ada tangan. Cuma tangan Allah tu tak sama dengan tangan manusia. Itu salah. Kita kata Allah ni dia tak sama dengan manusia. Kita tak tasbih pun, kita tak kata pun tangan Allah ada tangan, manusia ada tangan, tangan Allah tak sama dengan tangan manusia pun tak boleh kata. Mungkin kita kata secara umum, zat Allah ni mukhalafah, dari mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Zat Allah ni bersalahan dengan benda yang baru. Tu tak boleh nak cerita lah. Tak boleh nak kata lah tangan Allah tu berbeza dengan tangan manusia. Kemustahil. Jadi tak boleh. Kita tak boleh nak kata macam tu. Sebab kalau kita kata macam tu, dia menjadi menjisimkan. Khair. Tapak tangan di antara kedua bahuku dan aku merasakannya. Jadi aku rasa kesejukan. Berlaku ikhtilaf. Sedangkan Maha Suci Allah daripada persamaan dengan makhluk. Ulama mutaakhirin mentakwilkan kesejukan itu ilmu. Allah letak, maka tangannya hanya Allah tahu. Maka sejuk dada aku dengan penuh dengan ilmu yang khusus yang diberikan. Allah bagi benda yang khusus kepada Nabi. Bila Allah bagi, baru Nabi nampak. Kalau tidak, Nabi tak nampak. Nampak apa? Nampak. Golongan Berlui mengatakan Allah tu meletakkan, apabila Allah meletakkan tangannya kepada baginda, maka segala ilmu terpapar di hadapan baginda. Mereka mendakwa Nabi mengetahui segala-gala di langit dan di bumi serta mempunyai ilmu gaib. Mereka mengatakan dalam hadis itu adalah umum, merangkumi semua perkara. Ahli sunnah berjemaah berpendapat Nabi adalah manusia yang paling banyak ilmu daripada nabi-nabi yang lain, tetapi tidak melebihi ilmu Allah sebagaimana istidlal kita, wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa zikrun wa qur'anun mubin. Nabi Muhammad bukan penyair. Kami tidak mengajar syair kepadanya, dan kepandaian bersyair pula tidak sesuai baginya. Yang kami wahyukan kepadanya itu tidak lain melainkan nasihat, pengajaran Al-Quran yang suci yang memberi penerangan. Surah Yasin. Dalam ayat yang lain, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illallah illahu. Pada Allah jualah kunci perbendaharaan segala yang gaib. Tiada siapa yang mengetahui melainkan Dia. Dan ayat lagi, wa mimman haulakum
minal a'rabi munafiqun wa min ahli al-Madinah maradu 'ala an-nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Dan di antara orang yang di sekeliling kamu daripada orang-orang Arabi, orang kampung, adalah mereka bersifat munafik. Demikian juga sebahagian daripada penduduk Madinah, orang munafik. Mereka tidak berkeras. Mereka telah berkeras dengan sifat munafik. Engkau tidak mengetahui mereka, bahkan kamilah yang mengetahui. Dalil dalam hadis ini ialah satu ketika Nabi ingin memakai kasut, terdapat najis di dalamnya. Nabi tidak menyedarinya. Kemudian Jibril AS memberitahu Nabi, bermakna Nabi tak tahu ilmu gaib. Banyak hadis dan ayat yang mensabitkan bahawa Nabi tidak mengetahui ilmu gaib. Allah sahaja yang mengetahuinya, melainkan jika diberitahu oleh Allah. Sebagaimana firman-Nya, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahad illa man irtada min rasulih fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Tidaklah, panjangnya. Panjangnya ayatnya. So kita dah lewat dah ni. So panjang, kita berhenti di situ ala dulu. Kita tinggal tak bergantung, tinggal dalam bergantung. Sebab panjang lagi, sebab kalau nak baca cepat tak sedap. So kita baca tenang-tenang sikit. Itu pun kita dah lewat. InsyaAllah kita sambunglah esok. Kita sambung muka surat 412 insyaAllah. Wallahualam. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya. Jangan lupa, saya dah buka satu channel yang khusus pada saya dalam YouTube tu. Satu channel yang khusus dulu. Ada channel yang dalam YouTube tu umum, dan sekarang saya buat satu khusus. InsyaAllah di situ saya dah mula buat video yang pendek-pendek. Nanti saya akan masukkan segala pengajian saya ni, pengajian saya di dalam YouTube tadi. Tapi bukan pengajian daurah. Pengajian daurah tidak. Pengajian daurah saya akan buat cara lain. Sebab benda tu private. Tapi pengajian umum ni saya akan masuk. Saya dah mula masuk dah. Saya nak susun dah balik. Jadi senang lah. Nanti saya akan susun balik. Saya akan letakkan muka surat berapa. Sebab saya tak letak muka surat sebelum ni. Permulaan tu tanpa saya letakkan muka surat. Jilid berapa tanpa muka surat. Saya beritahu hari pertama, hari kedua saja. Kebelakangan ni saya bagi tahu muka surat berapa ke muka surat berapa. Jadi untuk tengok pengajian semula tu agak susah. Jadi insyaAllah saya akan atur dalam YouTube saya lah. Saya buat satu YouTube khusus di situ. Jadi saya minta tuan-tuan semua tolong subscribe lah. InsyaAllah subscribe dalam YouTube saya tadi. InsyaAllah untuk kemudahan, dan boleh sebarkan lagi dan sampaikan. Cuma saya buat pendahuluan dulu video-video yang pendek. Sebab saya nak buat banyak video pendek dan benda-benda yang khusus dan pengajian. Saya nak asingkan dalam 2-3 perkara lah, supaya mudah menjadi rujukan nanti bila orang beli kitab, dia nak tengok, dia boleh faham, dia mudah dia baca di situ. InsyaAllah lah. Saya akan susun sedikit-sedikit lah. Dah mula dah. Jadi dah admin tu dia dah tak, dia banyak kerja lagi. Tapi saya minta cepatkanlah dulu. Dia banyak kerja lagi admin ni. Jadi 2 admin pula. Dia jadi 2 admin. Dah subscribe. Dan yang belum lagi, dia boleh sharekan, boleh sampaikan, insyaAllah subscribe. Jadi di situlah saya akan masukkan setiap beberapa hari satu. Dan situ saya akan susun lah saya punya saya punya pengajian yang panjang-panjang tu, video-video yang pendek tu, insyaAllah, supaya dapat manfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya awal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tajib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila syai'in sarraftahu anna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.